Buletin Didik 15 April bersama saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT memberi amaran dan akan mengambil tindakan disiplin ke atas pelajar yang didapati menjual mercun secara dalam talian atau terbuka. Pengarahnya Abdul Muingah berkata pihaknya akan melakukan pemantauan bagi memastikan tiada pelajar dari negeri itu terlibat. Setakat ini, pihaknya belum menerima sebarang laporan penglibatan pelajar dalam aktiviti penjualan barangan berkenaan. Bagaimanapun, pihaknya kesal kecederaan akibat mercun membabitkan pelajar di negeri itu, sedangkan peringatan dan amaran telah diberikan. Kita di sekolah, Alhamdulillah, kita dapat nasihat, tapi di rumah tu. Jadi kita harap kerjasama daripada ibu bapa menitik beratkan kepada melihat anak-anak dia. Terutama hampir-hampir Hari Raya ni kita nak berlaku perkara yang tidak ingin yang boleh merencak sambut Hari Raya. Jadi nasihat kepada mak ayah supaya mengasihi anak-anak masing-masing lah. Melihat mereka ni. Ialah kita faham yang berlaku tu ialah kerana ibu bapa tidak ada di rumah. Waktu mereka ni solat tarawih dan sebagainya. Beliau berkata demikian di Majlis Pelancaran Tabung Pendidikan Anak Terengganu Sedar dan Majlis Iftar Anjuran Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS Terengganu. Dalam kejadian jam 8.45 malam 5 April lalu, seorang murid tahun 3 dari Kampung Batu Rakit, Kuala Nerus hampir buta mata sebelah kanan akibat terkena letupan mercun buatan sendiri. Sementara 3 lagi rakan mangsa turut cedera ringan di beberapa anggota badan. Usaha melahirkan generasi pelapis yang mempunyai asas kepimpinan Islam harus dipupuk seawal usia muda. Tanggungjawab itu bukan hanya pada bahu ibu bapa atau guru, malah masyarakat sekitar turut memainkan peranan dalam membentuk sasiah generasi muda berwibawa dalam membina khairah ummah. Tidak terkecuali institusi pendidikan yang mampu mencorak dan memperkasakan mereka dalam aspek diperlukan. Sebuah sekolah integrasi di Saujana Utama Sungai Buloh menjadi antara sekolah yang mengambil inisiatif membimbing pelajar menjadi imam muda seawal usia 14 tahun. Pelajar diterap dengan nilai kerohanian dan ilmiah serta sifat kepimpinan. Bukan sahaja untuk mengisi masa lapang, malah golongan muda ini juga diberi objektif lebih besar dalam membina ukhuwah serta mengukuh perpaduan dalam masyarakat setempat. Kebolehan anak-anak ini diasah dan dengan kerjasama penduduk, mereka diberi peluang menjadi imam di surau komuniti setempat. Saya dan AJK kita perancangan untuk imam tarawih untuk tahun ini. Kita nak cari imam luar lah seperti tahun-tahun lepas. Dan kebetulan saya imam di situ dan saya mencadangkan kepada pihak surau Sarjana Utama termasuk pengurusinya, kata sekolah saya ada pelajar dan dia dan dia seorang hafiz dan dia juga salah seorang ahli karya di Sarjana Utama ni. Apa salahnya kita jemput dia untuk menjadikan imam tarawih kita. Proses pemilihan juga bukan sembarangan. Ia dilakukan dengan cukup teliti. Bermula dengan pemilihan selepas melihat bakat yang ada, imam-imam muda ini kemudian ditapis serta dinilai oleh jawatan kuasa surau. Penelitian yang dilakukan termasuk daripada segi tertib serta bacaan yang tepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Saya amat bersyukurlah dengan rezeki yang diberi oleh Allah ni untuk menjadi imam tarawih pada tahun ini. Mula-mula mendapat tu rasa jugalah gementarnya kerana solat tarawih ni tidak sama macam solat fardu yang biasa. Sebab bilangan rakaatnya yang lebih kurang yang lebih banyak berbanding solat fardu yang biasa dan jumlah jemaah yang lebih ramai berbanding solat fardu yang biasa. Tapi dengan berkat doa dan sokongan daripada keluarga, khususnya kedua bapa saya, rakan-rakan, guru-guru dapat beri lebih keyakinan kepada saya untuk terus menjadi imam sehingga hari ini. Pencapaian yang sangat memberangsangkan ini turut menjadi inspirasi kepada pelajar lain. Malah inisiatif ini juga disambut baik oleh penduduk yang melihatnya sebagai satu kepentingan yang membawa dimensi yang cukup besar kepada golongan pelapis muda. Pada pandangan saya, program ini cukup baik dan kami di pihak Surau Al-Muhajirin sangat-sangat berterima kasih dengan pihak sekolah untuk kita mencari bakat baru dalam pencarian imam. Dari sudut penerimaan masyarakat dan juga karya ini menerima
terima baik program bernama Imam di kalangan pelajar ini, dan sebenarnya untuk kita cari pelapis baru kesinambungan kepada imam-imam yang sedia ada. Kita dapat calon yang sesuai untuk kita angkat menjadi imam di surau kita ini. Dengan pelaksanaan program ini juga, ia diharap dapat menjadi contoh kepada komuniti lain untuk melahirkan generasi pelapis imam muda. School of NFT Sekolah Kebangsaan Sungai Rual Jeli berkongsi kemeriahan Hari Raya Aidilfitri bersama murid-murid orang asli berpendapatan rendah B40 di Kelantan. Program yang telah memasuki tahun kedua pelaksanaan itu melibatkan semua guru dari sekolah berkenaan, murid arus perdana, murid program pendidikan khas integrasi PPKI serta murid prasekolah. Menurut penyelaras program yang juga guru subjek sains dan bahasa Inggeris SK Sungai Rual, Zul Faizuddin Osman, program bertujuan memberi peluang kepada murid orang asli, khususnya dari suku kaum Jahai yang berada di daerah pedalaman negeri itu, merasai kemeriahan serta suasana Hari Raya Aidilfitri seperti biasa. Mereka terdiri dari golongan B40 yang tidak berkemampuan. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat melahirkan murid-murid yang seimbang dari segi intelek dan sahsiah, selaras dengan konsep anak yang baik lagi cerdik atau ABC. Tambahnya, pihak sekolah juga telah membuat keputusan untuk memilih kesemua murid orang asli untuk menerima sumbangan inisiatif raya pada tahun ini. Usaha itu secara tidak langsung dapat meningkatkan minat murid orang asli untuk hadir ke sekolah sekaligus mengekalkan sahsiah yang cemerlang. Tahun lepas, program inisiatif raya meraihkan seramai 104 murid orang asli yang bersekolah di SK Sungai Rual. Berbanding harga pasaran bagi bertemu kembali. Pengatur cara komputer atau programmer mencipta komunikasi yang dilakukan oleh manusia kepada mesin komputer. Komunikasi ini kebiasaannya diterjemahkan dalam bentuk koding, suatu program yang boleh dibaca oleh manusia berdasarkan peraturan penulisan dalam bahasa pengaturcaraan tertentu. Segmen Kerjaya Pilihan minggu ini mendalami profesyen pengatur cara komputer. Minat anak muda Tanash Utaya Kumar, 26 tahun, dalam bidang teknologi maklumat bermula sejak kecil sebelum mula didaftarkan ke kelas-kelas koding dan peraturcaraan. Bagi memantapkan kemahirannya, anak jati Kajang Selangor ini turut belajar melalui YouTube selain mengambil projek-projek programming secara sambilan. Bila ambil diploma, kita dapat lagi banyak skill set. Satu, kedua adalah kita boleh buat, kita boleh tengok apa yang kita nak fokus untuk. So like diploma dalam IT tu untuk saya tahu dalam IT saya nak fokus mana. So by the time I dah siap, I memang nak buat cyber security. Tapi I tak sure I nak continue dalam field tu ke tak. So masa tu lah saya tahu, okay, dari diploma I memang minat forensik, hacking, methodology, dia punya proses, analisis. So masa tu saya straight jump into degree in cyber security. 2 tahun je, 2 plus 2, 4 je. Membangunkan firmannya sendiri sejak 6 tahun lalu, kini Tanash telah mengendali lebih 300 projek membabitkan pengaturcaraan untuk syarikat-syarikat korporat. Akui anak bongsu daripada 2 beradik ini, kejayaannya mempunyai cabaran tersendiri apabila setiap bidang yang memerlukan hikmatnya adalah berbeza. Kebanyakan programmer memang dia akan ada satu screen, kalau satu screen dia buat programming, satu screen Google akan dibuka. Sebab kita adalah community driven. Kita ada kita punya standard. Setiap syarikat dia punya standard pembinaan, standard programming lain. Setiap programmer pun lain. Freelancer lagi, dia ada dia punya own style. So dia ada dia punya signature, macam mana dia code, macam mana dia akan tulis, macam mana dia akan design, semua dia akan. Kelebihan graduan Asia Pacific University ini adalah menguasai semua cabang yang ada. Software tu nampak cantik betul tak? Okay?
untuk nampak cantik tu kita ada seorang programmer called front end developer. Okay, dia akan buat interface, so interface programmer. So untuk dia, bila saya buat interface, kita akan buat interface saja. So designer akan design bagi kita akan convert dia jadi code, source code. Okay, lepas tu kita ada back end programmer. Back end programmer ataupun back end developer ni, dia punya kerja adalah untuk satu, create script, CRUD, create read user defined files. Okay, now this CRUD ni adalah apa yang kita guna untuk bina database. Database adalah mana kita punya data semua akan masuk. Sementara tugasannya sebagai DevOps pula adalah memprogramkan penugasan front-end dan back-end untuk disambungkan ke pengkalan data sebelum dimasukkan ke dalam server untuk membolehkan akses. Bukan sekadar menaip kod di hujung jari, kerjaya sebagai programmer memerlukan banyak masa dalam menghasilkan, apatah lagi mengubah satu-satu perisian mengikut kehendak pelanggan. Bagaimanapun, Tanash menggalakkan remaja untuk menceburkan diri kerana melihatnya sebagai satu pekerjaan yang berkembang pesat. Kalau seorang tu adalah programmer, tahu buat coding, hard coding, dia tahu bina software daripada A to Z, full stack development, tidak ada satu software AI ataupun ChatGPT yang boleh replace dia. Kenapa? Sebab dia punya skill set unik yang diperlukan untuk manage proses-proses. Hasil kreativiti 8 pejabat tanah dan daerah Terengganu menghiasi pelbagai jenis pelita raya tradisional sempena Aidilfitri kini dipamerkan di Kampung Budaya Terengganu sehingga Selasa ini. Pengarah Pelancongan Terengganu, Fadli Yusof Zakaria berkata, menerusi pertandingan pelita raya itu, 5,000 pelita menghiasi rumah tradisi di Losong. Program selama 5 hari yang bertemakan comelnya pelita itu akan mengetengahkan konsep satu pejabat daerah, satu rumah tradisi, menghidupkan kembali tradisi dengan memasang pelita malam 7 likur. Acara itu turut dinantikan masyarakat Terengganu kerana sering mempamerkan kreativiti dan hiasan menarik. Tahun ini juga kita telah gabungkan 30% elektrik lah, lampu modem dan juga 70% daripada pelita. Di samping itu juga kita tetapkan syarat pelita perlu yang bentuk tradisional dan juga menggunakan bahan-bahan terpakai lah. Penganjuran kali ketiga itu turut membawa sedikit kelainan dengan menyuntik elemen persembahan dan jualan makanan. Setiap daerah akan menampilkan kebudayaan dan makanan tradisional masing-masing. Pertandingan turut menawarkan hadiah keseluruhan RM14,000 kepada PBT selain pertandingan foto bagi pengunjung di media sosial. Jualan Syawal Madani yang bermula hari ini menawarkan harga sehingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran bagi pelbagai barangan keperluan harian. Program jualan anjuran Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA itu diadakan di 113 cawangan di seluruh negara. Pelancaran jualan Syawal Madani Peringkat Kebangsaan disempurnakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu siang tadi. Jelasnya jualan itu meliputi Pasar Tani Kekal, Pusat Transformasi Luar Bandar RTC dan Medan Niaga Satok. Selain barangan segar seperti daging, ayam dan sayur-sayuran, pengguna juga boleh mendapatkan pelbagai keperluan Aidilfitri termasuk ketupat, rendang, lemang dan kuih muih. Pakar arkeologi Peru menjumpai tinggalan bilik madi Inca berusia 500 tahun. Ia dijumpai di tapak arkeologi di Huanaco, Pampa dan yang kedua seumpamanya ditemui di tapak itu. Binaan itu berukuran 2 meter dalam serta mempunyai 2 bilik dalam keadaan bertentangan. Ia dikatakan dimiliki golongan berada dalam penempatan Inca. Menurut penyelidik, struktur itu mempunyai karakter berbentuk majlis perayaan dan keagamaan. Inca memerintah Peru sebelum kedatangan peneroka Sepanyol pada awal tahun 1500. Kita semula sisa makanan dan bahan terbuang kepada pelbagai fashion unik. Itu yang dilakukan seorang wanita di Jordan yang menggunakan fashion sebagai medium untuk meningkatkan kesedaran tentang isu alam sekitar.
Batul Ar-Rashdan, seorang pemilik syarikat bioteknologi di Aman, bekerjasama dengan penjual buah-buahan dan sayur-sayuran bagi mendapatkan sisa makanan dan bahan yang boleh dikitar semula. Wanita berusia 28 tahun ini kemudian menggunakan bahan seperti bawang, buah oren, mangga dan kulit kiwi untuk menghasilkan pakaian dan pelbagai aksesori menggunakan pencetak 3D. بما انه احنا هلا بشهر رمضان كثير اكيد عم ننتج مخلفات sometimes وما عم ندير بالنا انه شو نعمل بهاي المخلفات، فبما انه رمضان شهر الخير هي فرصة انه نفكر بالخير بعد خير الاكل ونستعمل مخلفات طريقة نقدر نستفيد منها. Al-Rashdan yang mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang seni bina dan merupakan penyelidik dalam bidang sains teknologi dan reka bentuk sebelum ini, bekerja sebagai arkitek. Namun tekad untuk berhenti kerja bagi meneruskan minatnya dalam bidang penghasilan fabrik secara digital. Produk yang dihasilkannya turut dipamerkan di beberapa negara di Eropah dan turut dijual secara dalam talian. Rumah Barbie bersaiz sebenar menjadi tarikan baru di Los Angeles, Amerika Syarikat buat peminat patung ikonik berkenaan. Dikenali sebagai World of Barbie, ia menempatkan pelbagai koleksi patung tersebut sejak ia mula dicipta pada tahun 1959. Walaupun ramai yang beranggapan patung Barbie hanya sesuai untuk kanak-kanak perempuan, namun Lucy Treadway yang membina World of Barbie berkata ia menjanjikan pengalaman menarik untuk semua golongan. Pengunjung pasti teruja apabila berpeluang menerokai binaan seluas 20,000 kaki persegi yang menempatkan pelbagai koleksi patung Barbie. Mereka juga boleh masuk ke dalam setiap bilik dan melihat patung berkenaan dengan kerjaya yang berbeza seperti angkasawan. Firstly, this is a one-of-a-kind build. I mean, there has never been before a real life-size Barbie dream house. You know, a real life-size Barbie camper van, and just all of the iconic things that we loved, you know, through the years with Barbie, the world that you can actually go into, get your hands into, experience and be a part of. Tambahnya, anak patung berkenaan menjadi simbolik bahawa kanak-kanak boleh menjadi apa sahaja tanpa mengira latar belakang mereka. Super Mario Brothers Movie terus mencipta sejarah apabila kutipan tiket tayangan globalnya melepasi paras $500 juta atau 2.2 bilion ringgit. Secara tepat, filem adaptasi permainan video itu telah mengutip $508.7 juta. Filem Super Mario kini adalah yang terlaris dalam 2023 mengatasi Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ia juga muncul filem adaptasi permainan video terbesar dalam sejarah, mengalahkan Warcraft dan Pokemon Detektif Pikachu. Naskah terbitan Universal, Illumination dan Nintendo ini mengambil masa berdekad lamanya untuk dihasilkan. Sebahagian besarnya akibat keengganan Nintendo membawa kembali Mushroom Kingdom ke layar perak berikutan filem adaptasi sebelum ini tidak mendapat sambutan. Untuk rekod Super Mario Brothers pertama yang diterbitkan pada 1993 dikategorikan sebagai salah satu filem paling teruk pernah dihasilkan. I got this. No problem. Bola sepak Piala FA. Juara bertahan JDT seperti diduga mudah ke suku akhir apabila mengalahkan PDRM 3-0. Turut melepasi pusingan 16 terbaik semalam, 3 pasukan Liga Super, Terengganu, Kuala Lumpur City dan Kelantan FC. JDT yang menanti kunjungan PDRM ke Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri sudah di depan seawal minit ketiga. Gerakan licik Arif Aiman Hanapi sukar dibendung benteng pelawat sebelum dia melakukan hantaran tepat untuk ditanduk masuk Bergson Da Silva. Minit ke-12, JDT menggandakan jaringan menerusi sepakan penalti selepas Ahya Rashid dikasari Nur Fikri Abdul Talib. Tiada masalah buat Bergson untuk menewaskan penjaga gol Muhammad Akil Abdul Razak buat kali kedua. Minit ke-27, JDT dihadiahkan lagi sepakan penalti, juga susulan asakan keras terhadap Akia, kali ini oleh Amir Saiful Badli. Leandro Velasquez menyempurnakan untuk memastikan kemenangan 3-0. Pada suku akhir, skuad kendalian Esteban Solari ini akan berdepan pemenang pertemuan Kuching City atau Penang FC yang ditentukan malam ini. Turut ke suku akhir Kelantan FC yang menewaskan Manjung City pada aksi di Stadium Majlis Pembandaran Manjung.
Pelawat yang dibimbing Frank Benhart membuka jaringan menerusi ketua pasukan Mario Aks Blasco minit ke-33. Manjung City cuba bersaing menerusi beberapa percubaan yang mencemaskan Kelantan. Kesilapan pertahanan tuan rumah bagaimanapun membuka laluan buat Nuha Marung Krubali menambah gol kedua Kelantan minit ke-59. Minit akhir permainan, Nuha membuktikan ketajaman tindakan penyudahnya mengesahkan kemenangan 3-0. Pada suku akhir nanti, Kelantan dijadual menentang Terengganu FC. Terengganu pula mudah melepasi halangan Melaka di Stadium Sultan Zainal Abidin. Tuan rumah membuka jaringan seawal minit ke-5 menerusi rembatan kencang Ivan Mahmud dalam petak penalti. Selepas rehat, Melaka bangkit memburu gol penyamaan. Namun dalam kegairahan pelawat menyerang, serangan balas Terengganu memerangkap Melaka untuk kedudukan 2-0 menerusi penyudah Hakimi Abdullah minit ke-70. 11 minit kemudian, Jordan Mintah menjadikan gol ketiga Terengganu menyalahkan kerapuhan benteng Melaka. Penyerang import dari Ghana itu terus menampilkan belangnya apabila melengkapkan kemenangan 4-0 pada masa kecederaan. Untuk rekod, Terengganu naik juara Piala FA musim lalu selepas tewas 1-3 kepada JDT. Seterusnya, hasrat bekas pemain KL City, Mat Zanman Aris yang kini Ketua Jurulatih Immigration untuk melakukan kejutan, nyata tidak kesampaian. Pengalaman jelas berpihak kepada Kuala Lumpur apabila menang 2-0. Namun mereka terpaksa bekerja keras hingga ke masa kecederaan babak pertama untuk gol pertama menerusi T Saravanan. Situasi sama berlaku pada separuh masa kedua apabila mereka terus sukar menembusi benteng Immigration. Namun Romel Morales melegakan tuan rumah meledak gol kedua 7 minit sebelum masa sebenar permainan tamat. Skuad bimbingan Boyan Hodak ke suku akhir dan bakal menentang Sabah atau Kelantan United. Aksi penunggang pro BMX Red Bull di dalam sebuah bekas khas yang digantung pada belon udara panas 600 meter di udara mengakhiri buletin didik. Saya Mujib Saleh, salam hormat dan insya-Allah kita jumpa lagi.